saya dari Brunei. Okay. Jadi start share screen ya. Start share screen ya. Share sekejap. Setting. Okay, teacher. Okay. Okay, screen Ida punya PowerPoint warna merah sebab Ida suka warna merah. Kebetulan juga Sugar Bomb pun warna merah. So, tapi teacher suka warna purple. Teacher Samalah. sama merah. Merah tu melambangkan keberanian sebab tu Ida suka lovable lah juga warna merah. Okay, so okay, Ida boleh start lah ya. Okay, so Ida punya topik student versus entrepreneurs. Okay. Terpampang dekat sana, sengaja lah Ida buat be a billionaire student. Okay. Sebab itu memang target Ida lah. Nak kata orang capai billion tu belum lah, tapi on the road. Okay. Tak salah pun kalau kita buat be a billionaire student ke, nak jadi billionaire ke, kata orang kata-kata satu doa. So jangan kata orang jangan ragu-ragu lah any words yang kita buat. So sebanyak-banyak words akan Ida pilih lah be a billionaire student untuk jadi penyemangat Ida dan kawan-kawan semua. Okay. Boleh next. Amin. Amin. Okay, ni sedikit biodata dari Ida lah. Okay, nama sebenar Siti Norida alias Ida anak Ribau. Okay, nama tu agak Melayu sedikit. Tak tahulah kenapa sebab bapa Ida yang pilih. Dia peminat Siti Nurhaliza kot. Boleh jadilah sebab setiap petang lagu Siti Nurhaliza aja dia mainkan. Okay, sebab itulah kan. Okay, tapi lebih mesra kawan-kawan family panggil Ida. Okay, Ida berumur 21 tahun. Ida geng Disember. Ada yang geng Disember? Ada. Ada puan saya. Ryan. Banyaklah geng Disember. Ada. Kami tu. Tak jauh dari Ogos. Okay, Ida 21 Disember. 21 Disember 1999. So, Oh, 21 tahun. kami 30 Disember. Tak jauh. Esoknya New Year, boleh celebrate. Okay, so Ida Sama lah. Okay, Ida berbangsa Iban. Iban Brunei. Mama Brunei, Iban Brunei, bapa Iban Betong Sarawak. Okay, bapa berhijrah ke Brunei sebab urusan kerja lah tak. So, tapi bapa memang masa ni memang official lah menetap di Brunei. Dulu sebelum COVID, masa bulan 12 je lah dapat balik kampung. Ni lama tak balik. Hampir 2 tahun. Okay. So, kalau nak dengar Ida cakap Iban, selamat berkelala. Bunyi Iban Brunei lah. Okay. So, Boleh. Boleh, Pak. Silakan. Okay, asal dari daerah Temburong, Brunei Darussalam. Okay, so Brunei ada 4 daerah. So Ida dari daerah Temburong. And masa ni Ida student mahasiswi dekat University Brunei Darussalam. Masuk 3rd year. So tinggal 1 tahun lagi dah nak graduate. Okay, amin doakan. So jurusan Amin. So jurusan yang Ida ambil degree jurusan GED. Geographical, Environmental and Development Studies. Dia satu course tapi ada 3 medium. Tapi Ida more fokus to development studies lah sebab Ida suka benda-benda yang develop ni. Suka pembangunan sedikit. Dan dari bidang bisnes pula, Ida adalah leader Sugar Bomb Brunei. Ida adalah founder Ida Empire. Okay. Teacher yang kontrol. Thank you teacher. Okay, sesi perkongsian. Macam mana Ida terjebak dalam dunia keusahawanan? Okay, semua bermula bila Ida ragu-ragu nak sambung belajar ke tak. Semua bermula dari sana sebab dekat Brunei kan after sekolah menengah Ida masuk sixth form dekat Maktab Duli dulu. And then habis Maktab Duli, so of course lepas sixth form the journey is ke university lah. Tapi dari sana Ida ragu-ragu.
patutkah Ida sambung belajar ataupun tak. Sebab masa Ida habis sekolah menengah, Ida punya bapa, dia dah pencen tau. And then pada masa yang sama, mama Ida ada masalah kesihatan. So dari sana Ida ragu-ragu patutkah Ida sambung belajar ataupun bekerja dekat, buat masa tu terfikirlah nak cari kerja yang dekat-dekat area kampung rumah ni kan. And then tapi at the same time Ida berfikir kalau Ida sambung belajar, memang Ida akan perlu kos pembelajaran. Mana nak beli printer, paper lagi. Plus universiti ni jauh dekat bandar. So jadi budak hostel lah tu lah. Bila jadi budak hostel memang berkata orang makan lagi apa nak kena kira. So Ida kira-kira memang banyak kos lah. Masuk iuran pun Ida dah termasuk iuran kemasukan universiti pun Ida dah fikir-fikir. Patut ke tak Ida sambung belajar? So lepas sixth form kan kita orang ada cuti tu kan dalam 7 bulan lah. Kira macam cuti semester untuk menunggu kalau nak masuk universiti. So buat cuti-cuti tu Ida buat kerja sambilan dekat kedai hardware. Jangan percaya Ida angkat simen tau. Ida kerja dekat hardware, kat kedai elektronik lah. Okay. Campur lah dekat kira batu-bata lah. Tapi best kerja tu. Ida suka expose dekat luar. So that's why Ida kerja dekat sana. And then bila result keluar, syukur kalau dekat sixth form kita ada 3 subjek tau, 3 main subjek. Dan ketiga-tiga tu Ida dapat 3A lah. Kalau Malaysia Ida tak pastilah macam mana perkiraan, tapi syukur Ida dapat 3A which is memang target untuk masuk universiti tu memang kelayakan dia macam tu. Okay. And then masa dekat mata buli, Ida ambil IT, geografi and tourism lah masa tu. Okay. And then bila dah dapat result tu, kalau orang happy kan, Ida happy sebab kalau normal orang, mereka happy dapat result. Tapi Ida fikir lagi, Ida nak sambung belajar ke tak? Tu fikiran Ida. Bila lihat result tu, berfikir. Dan bila tanya kawan-kawan lain cakap nak sambung belajar lah, nak sambung belajar. Tapi Ida fikir, kalau Ida sambung belajar, macam mana Ida nak bayar kos pembelajaran Ida? Kalau Ida nak sambung kerja pun, sebab Ida kerja dekat kampung masa tu. Kalau Ida jadi budak uni tinggal dekat bandar, pada masa tu Ida belum pandai bawa kereta. So macam mana nak gerak dari hostel ke tempat kerja, semua macam tu bermain di fikiran lah. Okay, tapi Ida kuatkan hati. Ida masa tu berkata orang bukanlah melanggar, tapi Ida percaya yang apa yang Ida buat ni ada hikmah dia. So until I decide okay nak sambung belajar. Tapi kan masa Ida decide nak sambung belajar tu ada orang yang kata serius lah nak sambung belajar. Nanti parents juga yang bayar masa tu. Tapi syukur masa tu Ida ada buat tabungan hasil daripada Ida kerja sambilan. Okay, Ida kerja sambilan. Dengan tabung kerja tu juga Ida daftarkan diri masuk universiti. Masuk universiti tu tentulah bayar yuran hostel apa. Tapi kan masa Ida masuk tu Ida bersyukur Ida dapatkan diterima. Tapi masa tu fikir lagi, okay, macam mana nak lalui selama 4 tahun ni? Macam mana nak bayar yuran pembelajaran? Student allowance ada, tapi kata orang mana nak fikir bayar makan lagi apa macam tu, jadi budak hostel kan. Okay, and then kalau cerita seterusnya ada dekat next slide. Okay, teacher. Okay. Ya. Okay. Okay, right. Okay, sampailah masa first day dah dekat uni, first class, kita orang ada satu lecture ni. Lecture ni nak kata garang tak juga, tapi dia really supportive lah. Okay, masa first class tu macam biasalah introduction apa kan. And then sampailah dia ada tegur, kata dia tanya,
kamu orang umur berapa? Ada yang 20, 21, 19 pun ada kan, yang sama intake dengan Ida. And then lecturer tu cakap, jangan bazirkan masa muda kamu. Dia cakap, masa ni banyak orang muda buat bisnes. So kenapa tidak kamu buat bisnes? And then dia katalah, okay, student allowance tu ada, kenapa tak ambil modal dari sana, dia cakap kan. And then Ida masa tu pun terfikir, ada betul juga kan lecturer ni cakap. Somehow dia guide, dia bagi jalan, bagi idea dekat Ida. Sebab masa seminggu kena accept university tu, Ida masa fikir macam mana Ida nak lalui 4 tahun tu, macam mana nak tanggung kos pembelajaran. And then tiba-tiba lecturer tu macam dapat baca fikiran Ida. Dia cakap, kenapa tak buat bisnes? Dia cakap macam tu. And then habis kelas tu, Ida macam dapat something lah, dapat spark lah. Dan Ida teruslah pergi dekat lecture. Pada pandangan lecture, apa bisnes yang Ida patut buat? Patutkah Ida buat bisnes sebab Ida masih muda? And then lecture tu cakap, masa muda lah buat bisnes. Cuba buat jalan sendiri. Dia cakap, kalau nak buat bisnes, tanya apa minat kamu. And then Ida balik hostel, Ida discover diri Ida. Okay, Ida minat apa Okay, lepas kaji diri sendiri tu, rupanya, Ida minat perfume. Memang betul. Masa nak berpindah hostel tu, perfume lah yang banyak angkat. Seriously. Okay, masa tu perfume Ida belum lagi Sugar Bomb lah. Sebab even Ida sendiri pun belum kenal apa itu Sugar Bomb. And then Ida terus dapat idea, okay, nak business perfume. Sebab itu yang Ida minat. So bila Ida minat, nanti Ida dapat share dengan Ida punya customer, apa itu perfume and all that. Sampailah Ida selalu balik dekat kampung weekend. Okay, masa tu ada dekat satu siaran meletup ni, ada founder Sugar Bomb lah, Bos A kan. Dia kena interview oleh Nabil Ahmad masa tu. And then dia cerita tentang produk perfume Sugar Bomb. And Ida macam, tak pernah dengar ni. Tak pernah dengar produk Sugar Bomb ni. Then dia explain, interesting jugalah produk Sugar Bomb ni. Dan terus Ida search, Ida cari kan. Kalau Ida nak bisnes Sugar Bomb, Ida kena ada leader. Nak kena macam mana penghantaran barang dari Malaysia ke Brunei. And then Ida search terus jumpa satu leader ni. Leader Deborah nama dia. Okay. And then Ida terus register lah masa tu. Masa tu sebab Ida sendiri belum tahu selok-belok bisnes ni. So Ida prefer dari awal lah, dari dropship dulu masa tu. Okay, next. Okay. Dari bisnes tu, first sebenarnya Ida buat bisnes, Ida main buat je. Sebab masa tu, satu dalam kepala Ida macam mana nak survive masa study ni, macam mana nak bayar kos pembelajaran, tu satu. Tapi bila dah lama-lama, hampir setahun jugalah Ida buat bisnes, barulah Ida faham rupanya banyak lagi big why Ida yang Ida perlu capai dan Ida harus capai. Macam dekat slide ni, ini adalah some of Ida punya big why lah. Memang big why pertama Ida buat bisnes nak bayar kos pembelajaran. Sebab memang dari awal Ida punya big why kenapa Ida buat bisnes. Membayar kos pembelajaran dan pembelajaran dengan income sendiri. Sebab kan masa tu Ida punya bapa sudah pension and mama Ida dia mula ada masalah kesihatan. Masa tu mama masih bekerja. Mama baru pension last month. Okay. And then tapi masa tu pun Ida fikir kalau bapa dah pension, mama dah pension, takkanlah Ida masih nak minta wang dekat mereka. Of course lah pension tu pun untuk kegunaan mereka. And then second, dari situ Ida start fikir ingin membantu keluarga sama ada dari kewangan ataupun keperluan mereka. Keperluan tu dari barang rumah, perubatan. Ida start fikir dari situ and then punya duit simpanan sendiri untuk masa depan. Sebab Ida ada angan lah kononnya nak sambung belajar ke luar negara. Sebab tu Ida mula kumpul duit untuk simpanan sendiri. Tapi actually sebenarnya Ida ada tawaran untuk sambung belajar di Japan. Tapi oleh sebab COVID ni, so ditundakanlah buat seketika. So Ida masih sambung belajar dekat universiti yang sama.
And then ingin memiliki sebuah kereta sendiri, syukur yang ni dah tercapai. Syukur dah tercapai bulan Jun hari tu, kereta Ida. And then ingin Wangi. ah, Si wangi. nama dia Baby Roron sebab Baby. sebab dia moron. Sebab dia Okay, kalau menurut moron, Ida panggil Baby Roron. Baby And then okay. ingin renovate rumah yang ni target Ida next year ataupun 2 tahun ke depan lah. Memang sangat-sangat berimpian nak renovate rumah. Nak tambah bahagian rumah lah tu. And then lastly ingin punya kedai sendiri. Of course kedai Sugar Bomb di Brunei. Yang ni target Ida lepas Ida graduate lah sebab so Ida dapat bagi full commitment dekat Sugar Bomb. Masa ni Ida masih ada komitmen 2, belajar dengan bisnes. So after Ida graduate memang target nak punyalah buka kedai Sugar Bomb sendiri di Brunei. Semoga tercapai ya, Eda. Amin. 2 tahun Amin, lagi. 2 tahun lagi. Target 2 tahun lagi target. Okay. Okay. So di sinilah bermula Ida mula join sebagai dropship Sugar Bomb pada 1 Julai 2020 iaitu tahun lepas. Okay, macam Ida cakap, Ida memang pencinta perfume lah. And then sampai tertarik dengan produk Sugar Bomb. And then macam Ida cakap, dari sana Ida mula cari leader, reseller yang dapat guide Ida dalam bisnes ni. And then mula mendaftar sebagai seorang dropship bermodalkan 100. Sebenarnya masa tu register dropship adalah RM50, package register. Tapi sebab kata orang, ialah Ida jauhkan. So masa tu RM50 package dia 6 botol air freshener. So sebab Ida jauh, Ida nak add on lagi lah stok tu. Jadi 10 botol air freshener sebab ialah Ida kan di Brunei. So nak bawa extra stok lah. So duit modal Ida ambil dari allowance pelajar. Tak semualah tapi separuh daripada allowance pelajar Ida gunakan untuk modal. Yang ni pun lecturer Ida yang suggest. Dia kata kenapa tak dari allowance pelajar guna sebagai modal. Tapi betul juga kan bila Ida fikir-fikir, kenapa tak ambil sedikit je sebagai modal. Okay, next. Okay, yang ni stok Sugar Bomb pertama Ida. Okay, yang ni sebenarnya macam Ida cakap, mula-mula Ida ada first trip 10 botol. Tapi yang ni the second time Ida restock lah sebab penghantaran dekat Brunei dia 2 minggu baru sampai. So stok yang lama yang Ida restock dengan yang baru serentak datang. So one go datang. So sebab tu lah dia macam ni. Tapi masa mula-mula memang Ida 10 kotak. And then second lagi Ida add on. Sebab tu lah dia macam ni. Jadi serentak datang. Ada perfume dah ternempel. Ada problem Rana ke puas ke? Sebab Rana dekat Brunei mereka ada jadual mereka sendiri. Semua Rana tak dibenarkan turun serentak lah. Kena take turn. Sebab tu lah jadi macam ni. So setiap 2 minggu baru dapat stok. Oh, okay. Okay, yang ni perjalanan Ida sebagai dropship lah. Kotak tu masih kecil. Okay, Ida mula usaha untuk perkenalkan Sugar Bomb di Brunei. Salah satunya Ida ada sewa cube. Ida bawa stok ke hostel dekat uni. Tapi memang paling banyak retail dekat cube lah. Sebab Ida sewa kedai orang lah cube tu. So dari sana Ida dapat retail sebab dekat sana pun kawasan trafik. So memang ramai orang lalu lah dekat sana and then mereka dapat lihat Sugar Bomb. Yang tu gambar dekat hostel tu. Yang ada jam tu. Jam, wah di hostel. Dekat hostel. Masa rehat habis kelas tu, teruslah jadi fotografer sekejap. Jadi background macam tu. Okay, so rehat-rehat terus itulah time rehat. Sekiranya rehat sekejap. Okay, quite interesting. Okay, yang ni gambar
yang tu yang ujung sekali tu masa dekat kantin hostel tu borak-borak sambil bawa produk Sugar Bomb. Kawan-kawan kata nak try tester, so Ida bawalah. So diorang dapat test, diorang suka terus purchase. Bukan saja kawan-kawan uni, kawan-kawan lama pun ada datang, ada beli. Yang family Ida dekat bawah tu, yang dua ni anak buah Ida tau. Mereka sangat-sangat support. Mereka kecil-kecil pun dah suka perfume. And then yang kat sebelah kanan tu Ida punya profit lah, hasil jualan daripada Sugar Bomb. Profit tu berkata orang dapat dah beli minuman lah untuk breakfast, stok-stok budak hostel lah macam tu. Start dari sana masa Ida buat bisnes ni kan, sebulan Ida buat bisnes, my parents tak tahu Ida buat bisnes. Tapi diorang sebulan dia tak tahu, mereka tak tahu Ida buat bisnes. And then the next month mereka tanya, 1 bulan dah tak minta duit belanja. Dan barulah Ida cakap jujur ke sebenarnya Ida dah buat bisnes, dah ada tabungan sendiri macam tu. 1 bulan dah bisnes baru inform. And then Ida explain Ida buat bisnes and Ida bayar segala kos pembelajaran Ida dengan duit Sugar Bomb. Okay, next. Okay, yang ni masa Oktober dari dropship Ida di upgrade ke level agent. Sekejap. Okey, rakan-rakan, toke-toke. Sila mute-kan mic. Sila mute-kan mic. Okey, silakan Ida. Okay. So Julai Ida jadi dropship dan bila leader Ida lihat ada progress dan Oktober sebab masa tu untuk dropship konsisten RM50 lah target sales. Tapi leader Ida cakap ni dah limpah dari target ni dia cakap. So cukup beberapa bulan hasil pantauan leader dia terus upgrade Ida ke level agent. Okay, jadi Ida masa tu pun berfikir sebab agent ni dia dah mula recruit team. So Ida fikir boleh ke aku recruit team. First question, aku ni muda, macam mana nak recruit? And then lepas bincang dengan leader, dia kata takkanlah nak dekat level yang sama je. Sebarkan kebaikan, share apa yang kita dapat dengan orang lain. Okay, dari situ Ida pun mula melihat Sugar Bomb semakin mendapat sambutan di Brunei. Orang pun mula tertanya apa jenama Sugar Bomb, produk perfume dan mereka interested. Okay, nak try. So banyak sambutan lah so far dekat Brunei. And then Ida terima lamaran leader tu lah, cabar diri untuk upgrade ke level agent bermodalkan RM250. And then salah satu juga sebab Ida bersetuju untuk upgrade ke level agent, ingin menyebarluaskan lagi Sugar Bomb di Brunei. Supaya orang Brunei pun senang nak dapat stok Sugar Bomb tu. Dan kemudian betul lah kata Ida punya leader, kongsikan apa yang kita dapat dengan orang lain. So Ida ingin menubuhkan tim, ingin menambah ramai reseller and then nak tolong orang jana income lah. Sepanjang Ida jadi agent, Ida capai target sales RM1K lebih sales sebulan lah. And then start dari sana, Ida dah dapat saving 3 ke 4 angka sebulan. Masa level agent. Syukur. Okay. Melihat progress Sugar Bomb sangat tinggi, high demand di Brunei. So Ida mula ambil langkah untuk mendaftar lesen perniagaan. Nama dia Ida LJ Enterprise lah. Okay, Ida daftar tu sebab Ida ada lagi M ke depannya. Berkata orang sebab Ida punya background nak buka kedai. So bila ada lesen nanti senanglah urusan untuk buka kedai. Dan lepas Ida daftar lesen perniagaan tu, Ida membuka akaun bank business lah dekat Brunei. Dekat Brunei kita orang panggil Biznet. So berkata tabung bisnes lah. And then of course Ida mula recruit team dropship. Ida daftar lesen dengan buka akaun tu memang
100% daripada tabung Sugar Bomb yang sebelumnya. Dengan duit tabung Sugar Bomb tu, Ida daftar lesen perniagaan, terus Ida buat official account bank business. Sebelum buat bank business tu, Ida guna tabung biasa je. Tabung tin tu. Tabung tin. Tabung tin, catat apa yang keluar masuk, and then bila dah ada profit dari Sugar Bomb tu, Ida terus fikir why not buka account sendirian, account business. So senanglah nanti urusan business tu. Okay. Okay, yang ni gambar Ida dekat hostel. Yang ni kita punya bilik santai dekat hostel lah, tempat kita orang belajar. Tapi yang ni Ida tunggu semua orang dah masuk bilik masing-masing, baru Ida conquer bilik ni. So sebab Ida punya runner dengan hostel tak jauh, so senanglah Ida ambil barang sama ada Ida masa tu Ida teman kereta kawan tau, ambil stok. Masa tu Ida belum ada lesen lagi, so teman kereta kawan tu baik sangat, tumpangkan Ida ambil barang. And runner tu kadang-kadang dia sendiri yang hantar stok dekat Ida. So bila semua orang dah tak ada dekat room tu, inilah kerja Ida. Lepas habis uni, terus settle dengan urusan bisnes. Yang ni berbarislah semua Sugar Bomb tu. Masa ni pun ada 2 orang kawan tolong, mereka pun interested. Dari mereka tolong, terus mereka purchase direct. And then masa Ida jadi agent, dropship Ida mula-mula baru 4 orang. 3 orang student, yang satu tu bekerja dah tapi dia kata dia nak jana side income lagi. So masa ni dari 4 tu dah beranak lah dah, sampai dah ada cucu dah. 4 generasi. 4 generasi dah. Dan 4 generasi. Okay, bermula Disember, sama juga lepas dari perjalanan agent, upgrade ke stokis pada Disember 2020. Masa tu ada promosi reseller lah, promosi upgrade reseller. And then sekali lagi Ida punya leader pujuk lah, kamu ada potensi yang baik, kenapa tak upgrade lagi, dia kata. And then Ida tanya kalau Ida jadi stokis, Ida rekrut apa? Dia cakap stokis dia rekrut agent dengan dropship. Game dia tak sama dengan agent. You lebih tolong ramai orang lagi. And then masa tu fikir boleh ke buat stokis ni, boleh ke? And then lagi sekali juga leader dia cakap jangan takut untuk upgrade diri sendiri. Teruskan cabar diri kamu. Umur bukan penghalang ataupun status kamu bukan penghalang. Yang dapat menarik orang adalah kamu punya result. Kalau kamu Ida masih ingat leader Ida cakap kalau kamu boleh berjaya, kenapa tak kongsi kejayaan dengan orang lain? Bawa orang berjaya. Kalau hari ini kamu dapat jana income, kenapa tak dapat bawa orang jana income? Macam tu. And then Ida pun mula sedar. Then Ida baru set target, okay, rupanya yang Ida target, Ida nak bawa, basically Ida punya target mula-mula student untuk join business Ida sebab nak sama-sama lah jana income tu. And then Ida perbesarkan lagi Ida punya target, okay, Ida nak target housewife. Ida nak target, even orang yang pencen pun boleh join business Ida. Ida cakap macam tu. And then pada 1st December, Ida terus register stokis dekat, masa tu dah the next leader lah, dekat leader Avrina under team Al Empire. And then masa tu bermodalkan RM750 untuk stokis, masa tu promo. And then once Ida upgrade to stokis, Ida mula buat poster, buat periklanan, okay, Ida cari agent dan dropship. Perjalanan sepanjang stokis, Ida dapat capai sales RM10K pertama. Lebih daripada target lah sebenarnya. Tapi dapat capai RM10K pertama. Okay. Nak tanya ni dah, berkenaan dengan yang modal ni makin besar, makin besar, makin besar. Saya rasa ada yang ingin mengetahui modal tu yang Ida sebut tentang modal tu mungkin boleh ceritakan sikit. Yang modal mula-mula 100, mula 50, kembang kepada 100 ke 200. Ada yang mungkin kita tanya-tanya mana datangnya modal tu yang makin berkembang. Mungkin boleh share sedikit di sana, Ida? Okay, macam mana Ida konsisten modal? Jangan curi tabung bisnes.
Tu. Jangan curi tabung bisnes. Jangan curi tabung bisnes. Sebab tu cash flow sangat penting. Sebenarnya kita boleh guna tabung bisnes untuk kegunaan, tapi jangan ambil like separuh daripada the total of the month. Ida punya cara, Ida calculate sales of the for the whole month, and then Ida ambil percentage yang kecil je untuk kegunaan diri sendiri. Kata orang modal adalah perkara penting untuk dalam bisnes, untuk restock. So apa yang Ida dapat katakan, jangan curi tabung bisnes. Kalau tercuri, ganti balik. Curi ganti balik ya. Contohlah, masa tu kan Ida punya personal bank ada problem. So Ida guna business punya tabung lah, account lah, account tu. And then wajib bayar. Contohlah kalau Ida terpakai 100 dekat account business, then cepat-cepat bayar balik. Sebab tak boleh biarkan macam tu, kena bayar balik. Sebab tabung business tu penting sebagai kata orang senjata untuk kita bekal restock lah. Kalau tak ada stok, macam mana kita nak berniaga? Ya, betul. Jaga cash flow lagi penting lah. Cash flow. Cuba ceritakan sedikit mungkin rakan-rakan muda kita di sini mungkin dia nak tahu apa itu cash flow. Mungkin boleh share sedikit. Okay, cash flow tu you guys perlu catat berapa modal yang you guys keluarkan, and then berapa total sales lah tu . So sebenarnya kalau ada draft boleh ni share. Okay, tapi yang penting Ida amalkan tabung ABC. A modal, B profit, C tu saving lah. Simpan. Ida biasa guna saving. Okay, so sebenarnya modal tu kita langsung tak boleh kacau. Okay, profit tu kita boleh masuk dekat tabung B ataupun tabung C. Tapi kalau Ida punya cara, Ida selalu buat pembahagian hujung bulan tau. Ida kira total, and then siap-siap apa nak restock for the next month. And then dekat sana baru Ida pecahkan, okay, yang ni total untuk bulan ni, okay, mana yang nak masuk tabung A, mana yang nak masuk tabung B, mana yang nak masuk tabung C. Paling penting kena catatlah setiap keluar masuk duit tu. So dari sana kita tahu kita ni ini boleh apply dekat dua-dua lah, sama ada personal ataupun business. So sentiasa catat, so kita tahu kita ni boros ke tak, kita ni guna duit tu dengan betul ke tidak. Sebenarnya duit personal pun kita boleh kita boleh salur dekat bank business, sebenarnya tak ada masalah. Yang tu boleh, tapi yang pentingnya jangan sesekali curi ataupun pecahkan tabung bisnes. Kalau tercuri, ganti balik. Sebab curi ganti balik. Sebab kalau tak ganti, kita tak amanah dengan bisnes kita. Kita jujur jadinya. Jujur. Okay. Okay, yang ni gambar-gambar perjalanan Ida sebagai stokis. Macam Ida cakap kan, mula-mula Ida target nak bawa yang student je join Ida. Sebab masa tu Ida fikir kalau Ida bawa student, senang Ida nak discuss sebab sebaya macam tu kan, Ida punya pemikiran. And then lama-lama ramai yang housewife juga test Ida, mereka kata nak join business Sugar Bomb. Ida pun macam berfikir, okay, why not bukakan peluang dekat housewife, tak ada masalah. Macam tu, Ida cubalah. Okay, and then Ida cakap, okay, boleh join. And then bermula dari housewife, and then even yang ada hilang pekerjaan pun mereka datang dekat Ida kata nak join you punya business Sugar Bomb. Ida cakap boleh. And then lastly yang dah pension pun, yang dah bersara pun join Ida. Macam aunty dekat sana tu, dia kata dia boring, tak ada buat apa-apa. Dia kata so nak jual-jual. Ida cakap boleh, tak ada masalah. So Ida pun terus open lah, perluaskan lagi lah target reseller tu. So masa ni ada target 4, student, housewife, yang sedang bekerja, dan yang sedang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan lah tu. And then yang keempat yang dah bersara. Sebab Ida punya mindset memang nak berbagi kebaikan dengan semua level lah, macam tu. Dan Ida yang ni sebelum COVID, dekat sebelah rumah Ida ada rumah panjang. Okay, masa tu ada promosi, bukan promosi lah, ada event. And then ketua kampung cakap, okay, kenapa tak
buka booth je. Teruslah buka booth dekat sana, terus dapat retail. Yang ni stok Ida. Ini sebab COVID, okay, tak ada tak ada buka booth lagi. Yang ni stok Ida. Almari tu bapa Ida sendiri yang buat. Oh, Ah. sangat supportive parent. Walaupun sebulan kemudian Ida inform lah Ida buat bisnes. Oh, And then okay. mereka cakap, buat bisnes 1 bulan dah baru inform macam tu. Nasib tidak kecil hati pula. Tidak. Okay, sebenarnya kan masa Ida inform buat bisnes tu, my parents mereka 50-50 support sebenarnya, sebab mereka kata kenapa tak fokus 100% dekat study. Then bila Ida explain, tapi Ida perlukan income, mana nak bayar paper lagi, nak beli barang hostel. Sebenarnya lama lah, my mom boleh lagi, my dad lama nak pujuk. And then lepas dia lihat Ida punya progress makin hari, dia sendiri dapat Ida punya result, like start dari tu Ida dah tak minta duit belanja lagi, tak minta pocket money. Then barulah bapa Ida percaya yang support, maksudnya 100% support Ida buat bisnes. Bukan apa, sebab bapa Ida ni dia a bit strict lah, sebab bagi dia pendidikan tu paling penting, sebab dia tak nak Ida macam lupa tanggungjawab sebagai student. Tapi Ida cuba yakinkan, Ida cakap tak akan terjadi. Macam tu. Tak akan terjadi. Fokus maksudnya. Ida terus fokus dan tidak, sudah setkan di sana, tidak akan terjadi keadaan tertinggal study. Takkan, sebab study, sebab lagipun sebab utama Ida buat bisnes, nak cari duit untuk belajar, untuk bayar study. So buat apa Ida nak lupa Ida punya big why yang paling utama. Okay, yang ni gambar stok Ida lah. Stok. Dalam macam Ida cakap, barang habis lama pun 2 minggu. So dalam sebulan tu ada dalam 3 trip lah, 3 trip. So dia banyak macam ni sebab dia waiting macam tu lah, dan sekaligus datang. So yang gambar dekat sebelah kiri atas tu Ida punya team punya restock lah. Mula sediakan bakul, bagi nama seorang-seorang. Sediakan bakul, buat nama, okay, yang ni dia punya stok, ini dia punya stok. So that nanti sebenarnya kan bila packing ni Ida packing, and then Ida punya mama sama bapa yang tolong wrapping kan. Sebab tu Ida standby bakul, so senang mereka nak asingkan. So untuk memudahkan lah. Sebab okay, dari bapa Ida yang 50% support tu, now dia 100%, sampai dia sendiri yang excited, asal je barang Sugar Bomb datang, dia tolong ikat. Tolong kemas, tolong susun. And then dari situ dia percaya yang Sugar Bomb ni sebenarnya memang serius membantu Ida lah, membantu income Ida. Menarik sangat menarik. Sebab apa saya katakan menarik? Memang kebiasaannya kalau parent ni, bila kita cerita tentang nak buat duit, nak bisnes, nak berusaha untuk jadi usahawan, memang pasti parent akan memberi satu tindak balas yang sama ada terkejut ataupun secara direct memang membangkang. Jadi apabila kita lihat dengan keadaan Ida yang kita nampak sekarang ni, pada permulaan cabaran yang Ida hadapi iaitu sokongan yang agak kurang daripada orang yang disayangi, memang sedikit sebanyak tidak memudahkan semangat Ida untuk fight for it and then go for it and try to explain everything, yang Ida memang kekal teguh dan tidak akan tercicir dalam pelajaran. So yang itu bagi saya agak amazing. Bukan apa saya kata amazing, belajar, penat, bisnes penat. Kalau macam Ida rasa Ida ada pernah tidak dalam satu tempoh tu tiba-tiba Ida down, penat, nak belajar, nak exam, nak semua? Pernah, sampai Ida pernah rasa patutkah teruskan bisnes? Pernah? Ida pernah rasa down.
masa tu memang lagipun Ida sebenarnya aktif lah dekat uni. Ida banyak join organisation, banyak acara, belum lagi dengan test, dengan exam, dengan business lagi. And masa tu Ida pernah ada satu masa down, macam mana nak settlekan satu-satu. Tapi Ida fikir kalau Ida tak buat study ni, tak dapat puan masa exam. And then kalau Ida memang dekat business, macam mana Ida nak berbalik lagi dekat Ida punya background, macam mana Ida nak bayar Ida punya paper, nak bayar barang sekolah, macam tu. So berkata orang, down tu memang ada, tapi cool down lah. Down balas dengan cool down. Down Switch, kena no? cool down. Switch. Yeah, switch. Down kena cool down. And then bawa rehat, then barulah kita selesaikan satu-satu. Betul macam kata teacher tadi, perasaan bila tak support dari orang yang kita sayang tu memang agak lain lah. Tapi Ida sedikit pun tak kecil hati sebab malahan itu jadi suntikan semangat buat Ida untuk buktikan yang walaupun Ida business, pelajaran Ida tetap go on. Macam tu. Sebab kenapa Ida buat business? Sebab Ida nak belajar. Macam tu. Sebab sebelum Ida masuk uni ada yang mengata-ngata kata serius lah nak sambung belajar. Masih nak minta duit parents ke? Masih nak sambung belajar nak susahkan parents ke? Macam tu. So Ida fight balik lah. Ida fight balik lah kata-kata tu. And then syukur masa ni balance study dengan business. Tak ada kasih sayang lah. Sebab tak ada kasih sayang. Sebab kalau Ida tak fokus study, Ida tak dapat puan. Kalau Ida tak fokus business, Ida tak dapat sales. Tu yang Ida Bayar yuran mindset. jadi dah. Ya, bayar yuran lagi. Nak kalau sebab Ida kan student, macam mana nak bayar pembelajaran? Kalau Ida stop, macam mana? Okay. Okay. Yang ni baru tahun ni, bermula Julai 2021, Ida di-upgradekan ke Super Stockist. So perjalanan dalam 7 bulan, 7 bulan macam tu. Terus sebab Ida punya record pun konsisten, Ida Vrina kata pun okay, your sales, your progression is consistent. So Ida Vrina cabar Ida untuk upgrade ke Super Stockist. Lagi sekali Ida dilema, macam wajib perlu ke Ida upgrade ni, macam okay, berani ke Ida untuk perluaskan lagi Ida punya business. And then yang ni ambil masa 3 hari kalau tak silap. Compare tu yang sebelum-sebelum ni. Sebab berkata orang makin level kita tinggi, makin banyak tanggungjawab kita. The game tu, the challenge tu tak sama. Itu yang Ida fikir. Tapi bila Ida fikir-fikir, okay, tak boleh lah lama-lama dekat level yang sama. Need to cabar diri sendiri. Macam tu. And then Ida pun bersetuju lepas 3 hari tu. 3 hari Ida fikir. Macam buat keputusan tergempar lah masa tu. Okay. Ida 3 hari berfikir, bincang dengan leader apa. Okay, so Ida setuju untuk upgrade ke Super Stockist. And then masa ni Ida mempunyai kira-kira lebih 60 orang anak tim. Yang ni kira macam dari anak sampai cucu, cicit lah so far 60 masa ni. Tapi sempena kempen moratorium hari tu ada penambahan tim. Dan moratorium yang Ya. moratorium besar-besaran hari tu. Ya, masa kempen moratorium. So dari sana banyaklah yang join, yang under Ida punya stockist, agent yang join. And then macam Ida cakap, masa ni anak-anak tim terdiri dari kalangan pelajar, siri rumah, pekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang bersara pun ada join macam Ida cakap tadi. Okay, yang tu dari Lida Avrina punya certificate, cantik dia edit. Okay, yang ni salah satu gambar last two month lah. Ida yang tu, yang dekat kiri atas tu Ida punya stok sebagai super stockist. Masa tu 10 kotak. Ada yang tak masuk lah tu. Then 10 kotak
dari kereta Ida tu pun yang Ida baru capai, memang Ida nak beli kereta untuk memudahkan Ida punya perjalanan lah. Okay, Ida dapat lesen hujung tahun lalu. Okay, so right now dah pandai driving dah. Okay, Pandai lah. so pandai dah. Dia dah pandai driving dah. So dah pandai driving, ambil stok sendiri, delivery sendiri. Memang hajat nak beli kereta tu untuk memudahkan perjalanan bisnes, memudahkan Ida ulang alik dari rumah ke uni. Masa ni dah tak tinggal hostel dah, dah dari rumah dah, dah driving. Yang tu macam Ida cakap ni gambar anak-anak tim Ida, anak cucu cicit lah. Tolak baby tu lah. Baby tu bukan. Baby tu bakal usahawan sugar bomb. Okay, next. Okay. Okay, yang ni pencapaian bagi Ida, pencapaian terbesar masa Julai. Ida top stokis lah, top stokis Julai bagi Borneo. Ida pun sebenarnya tak expect Ida capai RM53K. Sebab macam mana, Ida langsung tak predict lah. Sebab yang Ida tahu, okay, habis stok, restock. Habis stok, restock. Macam tu. Tapi masih mengutamakan cash flow masa nak restock. Ni memang bagi Ida pencapaian terbesar buat Ida and team lah. Sebab jauh-jauh and then usaha memang berbaloi lah untuk Julai ni. Untuk Ogos belum tahu lagi. Belum tahu lagi ya. So belum tahu lagi, tapi so far memang masa kena umumkan, masa ni Madam Lily kata Ida minta gambar. Send je lah, ingat untuk apa-apa lah kan. Dia nak edit untuk poster lah tu kot. Mana tahu dapat jadi ambassador. Dan lepas tu Ambassador lah. ambassador. Kot lah. And then petang tu Madam Lily send pada serius ke ni? Then Madam Lily dengan Lida Brina pun umum, yes, masa Julai you ada top stockist dengan sales RM53K. And then syukur sangat-sangat lah pada masa tu. Sebab berkata orang sebenarnya Ida pun dah limpas target dah. Target Ida masa Julai at least RM20K. Sebab dengan keadaan pandemik masa ni kan. And then top buat RM53K. Syukurlah sangat-sangat. Thank you dekat Madam Lily. Madam Cikgu Lily kita. Jadi yang ini top stokis seluruh Borneo. Stokis saja rasanya, kalau stokis saja, stokis ramai. Dan ini Ida telah berjaya ranking, top ranking, berada top ranking untuk carta top Borneo. Amazing. Tahniah Ida, tahniah. Terima kasih. Semoga yang Ogos ni masih lagi mungkin, bolehkah? Sebenarnya tak expect pun sebabnya kan masa ni COVID. So cabaran lah untuk bawa masuk barang masuk COVID ni memang challenging betul. Tapi tak sangka lah masa Julai tu sales memang up drastic. So syukurlah masa Julai. Ya, Julai. Masih bertahan. Bertahan, ya betul. Okay, yang ni apa yang Ida dapat bersama Sugar Bomb lah. Thank you Sugar Bomb. Kalau sebab dari Sugar Bomb, kewangan Ida kini stabil, boleh saving setiap bulan, boleh dah bayar Ida punya pembelajaran, bukan yuran lah, boleh bayar dah Ida punya kos pembelajaran. Ida dari wang Sugar Bomb, Ida dah beli printer baru. Semua yang untuk pembelajaran Ida lah yang memudahkan Ida. And then kedua membiayai membiayai keperluan pendidikan sendiri. Ketiga bantu pembelanjaan keluarga setiap bulan. Okay, yang ni untuk family ni dari parents Ida yang tahan 100% support sampailah support sebenarnya kind of beautiful things lah for me. Macam tu sebab especially Bapa Ida bukan senang tau nak yakinkan dia sebab Bapa Ida ni jenis dia strict. Dia sangat-sangat mengutamakan pelajaran anak dia.
And then Ida dapat buktikan, so setiap bulan Ida akan bagi duit dekat parents, okay, yang ni untuk bayar apa yang perlulah, elektrik ataupun pembelajaran rumah. Tapi parents Ida bersebaliknya, mereka cakap simpan wang ni dekat kami punya tabung. So ya, sebab mereka kata simpan ni dekat tabung kami, so kami dapat guna untuk kemudian hari lah, mereka kata macam tu. Ya, So cuba aku mau cakap tu. Jangan kau gila semua dalam tu. Kau tengok Orang otak ya? bisnes. Ya, Ida. Ya, bakal usahawan kita. Off-kan mic ya. Off-kan mic please. Okay. Alright, Ida silakan. okay, and then keempat, Ida berjaya bina tim sendiri iaitu Sugar Bomb Brunei Ida Empire lah. Tim Ida Empire, dan yang poster ni masa sebelum jadi super stockist lah. Okay, sekarang Ida ada 3 stockist yang under Ida. Stockist, ejen masa ni yang under Ida 20 orang. Yang under stockist dalam lebih kurang jugalah. And then dropship ni yang ramai lah setakat ni. And then yang kelima, Ida dapat membeli sebuah kereta di usia 21 tahun. Kereta marun. Kita merun, baby Ron. And then dari Sugar Bomb juga Ida dah dapat bayar perubatan parents Ida. And then beli keperluan mereka, keperluan rumah. Especially perubatan tu lah yang sebab tu juga salah satu background Ida kenapa Ida berbisnes, sebab sangat-sangat ingin pastikan parents Ida dalam welfare mereka dalam keadaan sejahtera. Apapun keperluan mereka, tak kisahlah dari keperluan rumah sampailah perubatan. Perubatan tu sebab Ida nak parents Ida sihat, macam tu. So one of my big why jugalah. So Ida, kalau sekiranya kan, maaf Ida, tadi Ida ada sebut tentang welfare parent. Jadi welfare parent tu tadi Ida ada sebut tentang kesihatan. Sekiranya tidak keberatan, mungkin boleh tak Ida bercerita sedikit dengan keadaan kesihatan parent? Apa? Okay. Kalau kesihatan parents dari Mama Ida, dia ada masalah jantung. Mama memang ada problem jantung lah. Ini mau lembutkan tu. And then dari bapa Ida, sebab Ya, mana dia? Sorry Wan. Tutup mic dulu. Alright, Ida. Okay, Mama Ida dia ada masalah jantung, and then bapa Ida bapa Ida sihat, cuma masa ni dia punya pergerakan tu lah biasalah yang agak berumur sedikit ni kan. Lagipun bapa Ida pengidap sesak nafas lah. Yang ni memang dah lama. So memang dua-dua ada buat appointment lah untuk check up ke hospital setiap bulan. Ada yang setiap bulan, ada yang ikut perjanjian dari hospital lah. So yeah. So dari situlah Ida punya pembakar semangat lah, sebab kata orang sebab Ida nak wang besaran mereka untuk keperluan mereka lah. Tapi kalau dari segi perubatan sebolehnya Ida nak bantu adik-beradik Ida lagi. Ida nak bantu adik-beradik Ida, kami nak bantu kami punya parents, especially dari segi perubatan. Ida ada berapa ramai adik-beradik? Ida punya adik-beradik 4, tapi Ida punya kakak sulung baru meninggal bulan Februari lepas. Jadi 3 adik-beradik. 3 adik-beradik lah. Okay, so kalau kita tengok yang dalam gambar tu kan, yang My Big Y Family Picture tu kan,
ada gambar baju di sana dan Ada gambar baju. apa tuh? Yang tu baju dengan socks. Apa tu sebab kan Bapa Ida pun selalu ada kekebas apa tu sakit kaki lah. So Ida hadiahkan semasa birthday dia baju tu hadiah, baju dengan socks tu hadiah lah. Socks tu yang apa tu yang untuk apa ubat kaki, lupa lah apa nama dia hari tu. So macam Ida cakap, Ida mengutamakan kesihatan Bapa Ida, so hadiahkan baju dengan socks tu sekali. Hebat Ida. Lupa lah apa nama dia. Lupa dah. Lupa Okey, dah apa tidak nama apa. dia. Boleh. Mungkin lepas ini nanti kalau ingat bolehlah share-sharekan mungkin. Boleh. Ha? Boleh. So yang hadiah ni memang hasil daripada apa nama tu aktiviti bisnes Ida lah. Ya, hasil daripada tabung bisnes. Okay. So amazing So next kita tengok. Okay. Sini ada Ida ada buat tips berjaya dalam bisnes. Okay. Dalam bisnes ni, apa yang Ida pelajari, niat dan mindset tu kena betul. Kenapa kita buat bisnes? Okay, apa niat kita untuk buat bisnes? Adakah kita saja-saja ke suka-suka buat bisnes tu kan? Okay, especially kalau kita sebagai leader, niat kita memang kita nak bantu ramai orang. Bila kita jadi leader, kita dah ada tim, kita tak boleh kayakan diri kita seorang. Kita mesti berbagi bahawa lebih ramai orang lagi berjaya macam kita. Sebenarnya sebab bila orang nak kita berjaya, mereka pun nak jadi berjaya macam kita. So niat tu kena betul, mindset nak buat bisnes tu pun kena betul. Samalah niat dengan mindset. Sama ada kita nak capai kita punya big why, kita nak bantu orang. So perbaiki niat dan mindset, sebab dari niat dan mindset tu yang akan kontrol perjalanan kita dalam bisnes. Kalau dah niat dan mindset tak betul, bisnes pun tak betul. Macam tu. And then kedua, of course selalu minta restu, doa dan sokongan dari kedua ibu bapa lah. Sebab sebagai anak lah, apa je yang kita buat ni, tak kira lah bisnes ke, kita belajar ke, apa je yang kita buat, memang doa dan restu parents tu sangat-sangat penting. Support parents sangat-sangat penting. Bila berkata orang, doa parents ni kan, doa parents biasa mengiringi perjalanan kita dalam apapun kita buat. Tak kisahlah perjalanan kita belajar, perjalanan kita buat bisnes, doa parents tu mujarab, sangat-sangat mujarab. And then yang ketiga, perbaiki ikatan silaturahim dengan orang sekeliling. Contohnya dengan adik-beradik, dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan lecturer, dengan leader. Berkata orang kalau boleh jangan ada sengketa lah, macam tu. Perbaiki silaturahim dengan orang lain, sebab tak mustahil orang sekeliling kita ada terselit doa-doa mereka yang kita berjaya hari ini. Bila kita baik dengan orang, tak mustahil orang baik dengan kita. Okay. And then keempat, jangan mudah rasa selesa, cari banyak ilmu. Bila kita masuk dekat field business ni, jangan pernah rasa selesa, jangan pernah rasa okay, aku ada bisnes, aku orang hebat. Tak boleh. Bisnes ni dia sepanjang masa. Banyak benda yang kita perlu belajar. Even masa ni pun Ida banyak yang Ida kena pelajari lagi. So jangan pernah letih untuk cari lebih banyak ilmu. Sebab dalam bisnes, kalau tak ada ilmu, macam mana nak drive bisnes. And then yang kelima, disiplin kena kuat. Yang ni dari segi masa, dari segi disiplin, dari segi attitude. Masa, okay, macam bila student buat bisnes, okay, kena pandai atur masa, mana nak buat study, mana nak buat bisnes. Okay, disiplin cash flow. Tu salah satu daripada contohnya lah. Disiplin cash flow, disiplin nak ajak tim buat meeting, salah satu daripadanya. And then attitude. Attitude kita dengan orang sekeliling, berbalik semula dengan silaturahim tadi itulah. Attitude dengan leader, dengan anak tim, dengan
Siapa je yang di sekeliling kita. Yang 3 tu yang Ida tekankan. Manage masa, disiplin dan attitude. Disiplin dan attitude. Okay. Okay, yang ni pula tips Ida macam mana Ida menguruskan masa untuk belajar dan buat bisnes. Okay, kalau tengok dekat yang bahagian sebelah kiri tu, okay, pagi sampai petang Ida fokus dekat study. Okay, nanti Ida akan explainkan lagi. And then petang sampai malam fokus dekat bisnes. And then lewat malam tu study. Lewat malam tu bukan maksud Ida sampai nak berjaga, tak. Okay. Macam pagi, petang tu Ida buat study. Ida jenisnya kalau masa belajar Ida sebab Ida ada kawan yang Melayu, dia bangun subuh kan. So bila dia bangun, Ida pun ikut bangun. Okay, then pagi tu kalau pagi, okay, yang ni tips untuk student, pagi jangan buat assignment. Pagi tu kita buat revision. Pagi tu kita buat revision untuk kelas pagi tu. Sebab awal pagi kita tak nak banyak sangat terisi dalam kepala lah. So kita cari yang ringan-ringan. Sama ada you guys nak buat notes ke, nak design notes ke, nak revision ke, tu awal pagi. And then macam biasa lepas breakfast pergi uni. Okay, masa dekat uni tu fikiran mindset memang khas untuk study je. So kalau macam Ida kan, okay, kelas Ida selalu pukul 8. Ida selalu datang 7.30 sebab Ida suka lepak dululah pagi-pagi dengan kawan-kawan. And then sebelum masuk kelas tu Ida macam biasa wish good morning dekat team and all that. And then lepas masuk kelas tu, okay, phone tutup. Phone tutup, 100% fokus dekat kelas. Bila dah masa rehat tu, cek balik. So masa rehat tu rehat lah kan, masa untuk lunch. And then check phone, kod-kod leader ada, selalunya leader ada update pagi-pagi lah apa yang terbaru and all that. Kita boleh, masa rehat tu kita boleh guna masa untuk reply text team yang chat kita ke, customer ke. Tapi jangan terlalu put on it. Maksud Ida, jangan masa rehat tu, masa tu jugalah nak coach team. Jangan, masa tu singkat. Okay, so gunakan masa rehat untuk reply text team dan customer. And then Ida ada lecture petang. Petang habis 4.30. Okay, 4.30 tu kadang Ida jogging dengan kawan-kawan. Walk around area tu lah, area uni tu lah. Ada main, ada perbincangan, group. And then lepas habis aktiviti tu sama rehat tu kan, lepas bermain di luar. And then petang ke malam barulah Ida fokus dekat bisnes. Petang tu contoh, petang tu Ida cek balik stok. Cek stok apa yang out of stock, apa yang nak di restock. And then malam tu kalau kebetulan Ida ada Zoom, okay, Ida buat Zoom dengan team. Buat Zoom dengan team, call. Petang tu, okay, kalau habis kelas 4.30, pukul 5 sampai pukul 8. Masa Ida fokus dekat bisnes. Yang ni kalau masa belajar lah. Pukul 5 sampai pukul 8 fokus dekat bisnes. Okay, and then kalau Zoom Ida selalu buat bila esoknya cuti. Cuti. Contoh dekat Brunei cuti persekolahan lah, sama dengan uni, Jumaat dengan Ahad. So Ida selalu Zoom malam Khamis dan malam Sabtu. Maksud Ida tu pukul 5 sampai pukul 8 bila hari-hari biasa. So check stok, restock, update dengan tim dan semua tu. And then bila sampai pukul 8 sampai pukul 11 kita study. Masa tu lah buat assignment, nak revision pun boleh. Tapi the best tu buat assignment lah. Sebab pagi kan tak boleh buat assignment. kena baca notes. Sebab malam tu bila idea kita banyak keluar sebenarnya. Okay. So malam pukul 8 sampai pukul 11. Masa study Ida tak suka lewat tidur tau. Macam pukul 12 ke sampai pukul 3 pagi ke. Sebab Ida tahu nak study ni kena high energy. So kena save energy. So sehabis mungkin siapkan assignment,
masa buat kerja assignment tu, of course phone tutup. Phone tutup. Okay, so sebab kita kan dah settle dengan team and all that, and then fokus dekat study. Phone tutup macam tu. And then phone sebab kan kalau kita study and then group then keluar notification business, nanti assignment tak siap. So sebab itulah penting planning lah. So dari business ke study and then study to business. So ada masa dia. Okay, and then dekat sebelah kanan tu Ida punya habit buat perancangan pada waktu malam. Okay, contohlah esok kan. And then sebelum tidur Ida akan list down lah apa Ida nak buat esok hari. Ida buat macam kolom tau, buat 2 kolom. Okay, kolom pertama ni untuk belajar, okay belajar apa nak kena buat esok. And then kolom kedua untuk business. Kalau untuk esok contoh, okay esok Ida nak buat assignment ni, Ida nak jumpa lecturer ni. Untuk assignment. Kolom kedua untuk business, mungkin Ida akan buat, Ida ada Zoom dengan leader, Ida ada Zoom dengan anak team. Tu plan. Sebab kalau kita tak buat plan pada waktu malam, kita tak tahu esok apa kita nak buat. Kadang ada yang kita lupa nak buat. And then, sebagai student, prioriti utama adalah belajar, test dan exam. Okay, kalau macam Ida, contohlah, Ida ada exam 2 minggu ataupun seminggu lagi. Contohlah, okay, minggu depan lah Ida ada exam. So minggu ni Ida dah discuss dengan anak team, okay, prepare list apa nak restock sebab minggu depan saya akan fokus dekat study, saya ada exam. So anak team semua so far syukur semuanya faham dengan jadual Ida sebagai student. So mulalah mereka restock, buat list. So that bila Ida ada exam, bila Ida dah masuk musim exam, anak team semua dah dapat stok macam tu. And then lepas habis exam kita bawa balik semula dekat business macam tu. So macam Ida cakap, business dengan study kena selari. Tak boleh macam okay next aku nak exam, business aku off seminggu lah, tak boleh. Tak boleh macam tu, especially kita dah leader. Kalau kita off, macam mana anak team nak restock? So fair and square lah macam tu. Okay, Isnin, Khamis dan Sabtu. Okay, yang ni jadual dekat Brunei lah. Isnin, Selasa, Khamis dan Sabtu memang kita orang akan belajar, jadual pembelajaran lah. So basically masa hari-hari persekolahan lah Ida cakap memang 100% fokus to study. Then Jumaat dan Ahad tu fokus to business time. Maksud Ida, Jumaat dan Ahad tu, okay, macam Khamis kan, malam Khamis ni ada Zoom macam ni. And then Jumaat esok, mana yang tertunda malam ni, Ida sambung esok. Mungkin ada anak team nak call ke, nak jumpa ke, tu maksud Ida fokus to business and team. And then of course juga kena buat Zoom meeting dengan leader untuk macam Ida, memang Ida selalu request lah meeting dengan leader. Macam apa yang perlu di-upgrade, apa yang perlu diperbaiki. Leader selalu ajar Ida, okay, yang ni perlu ubah, yang ni perlu buat and all that. And then juga Zoom dengan anak team. Apa yang leader bagi dekat kita bagi balik dengan anak team. Sharing is caring. Sharing Betul is tidak? caring. Betul-betul. Okay, yang ni Ida punya favorite quotes lah. Okay, use your 20s. Jangan, bila kita bermula 20 tahun ni, okay, sebenarnya di usia muda boleh je kalau nak enjoy, nak lepak ke apa, sebenarnya boleh. Tapi fikirkan ke depan lagi lah, sampai apa persiapan kita di masa ke depan, di usia tua nanti. So okay, business juga, belajar juga, tapi kena aktiviti lah. Bersukan ke Ida aktiviti sukan pun badminton je. Ida suka badminton. badminton jogging. Sebab bersukan pun kita nak rehat, nak releasekan lah. Kata orang, kata anak muda, release stress lah macam tu. Okay, release stress lah. Okay. You Ida, are never too young. yes, you are never too young to start an empire and never too old to start a new dream. Sebab dari course ni lah Ida mula beranilah upgrade level by level.
masa Ida nak upgrade ke agent, tiba-tiba pula terjumpa course ni dekat IG masa Ida upgrade jadi agent, and Ida simpan sampai masa ni. Kekal dalam phone lah. Every time Ida rasa down ke apa, Ida kurang percaya diri, Ida refer balik course ni. So walaupun kita muda, apapun status kita student, sebenarnya tak kira lah tua atau muda, bukan penghalang lah untuk kita buat empire sendiri. Sebab kata orang, share kebaikan dengan orang. Sebab itulah jadi semangat Ida buka empire. Okay, yang ni pun salah satu yang Ida nak share lah. Bila kita nak masuk dunia usahawan, kita ada banyak yang kita nak korban. Korban masa, korban tenaga. Korban masa, macam lebih-lebih lagi bila kita student. So kita korbankan masa untuk belajar dan buat bisnes. So dari sana perlu ada jadual yang betul lah. Mungkin boleh follow Ida punya tips tadi, macam mana Ida bahagi masa belajar dengan bisnes. Okay. Sebab melainkan kalau kita memang totally fokus dekat bisnes, so gunakan masa sebaiknya untuk bisnes. Cari ilmu ke, okay. Tapi in my case, student, memang pengurusan masa sangat penting. Sebab okay, student kalau tak siap assignment, lecturer marah kan? Betul tak teacher? Kena cari. Kena cari, kena target. So sebab tu, tapi apa yang dapat Ida simpulkan, paling utama sebagai student, walaupun you buat business, your study the most important, the most priority. Okay, kenapa Ida cakap macam tu? Sebab Ida berbalik semula pada big why Ida. Ida buat business sebab nak sambung belajar. So apa alasan Ida untuk abaikan pelajaran? Tak boleh, sebab Ida gunakan alasan untuk belajar. So adakah bila Ida dah berjaya bisnes, so Ida boleh lupakan pelajaran? Tak boleh. Itu namanya khianat. Khianat kepada diri sendiri. Bukan Khianat bagi kepada orang. janji diri sendiri. Khianat kepada janji, khianat kepada big why sendiri. So sebab tu kena balance. Awal-awal memang struggle lah nak balance. Nak balance masa, terkejar-kejar assignment, terkejar jumpa lecture, lepas tu Zoom business lagi, apa lagi. Tapi bila you student you buat business, satu je you kena ingat. Masa belajar, you belajar. Masa business, you business. Put your full commitment bila you buat something. Okay, macam masa you belajar. Okay, kalau style Ida belajar, Ida tak tengok phone, Ida silent phone. Sebab masa tu Ida ada meeting dengan lecturer ke, Ida buat research. Okay, tapi bila Ida buat business, okay, Ida ketepikan dululah house study ni. Tutup segala buku apalah yang tutup segala notes. So Ida fokus dekat phone, okay, Ida check stok ke, Ida jumpa team ke, macam tu. Okay, tapi walau apapun, you have to rest juga lah. Takkanlah kita dah belajar dengan bisnes je, tapi kenalah rest. Okay, so sebagai student di usia muda ni, kita masih energi ni, pengurusan masa tu sangat-sangat penting. Sebab kalau kita tak pandai urus masa, semua jadi kucak-kacir. Satu pun tak akan siap. Especially student, kalau you more into business pun tak boleh juga. Your assignment nanti macam mana? Especially kalau you buat group work. Kalau you biar team you je yang buat, you tak buat, tak contribute, nanti mereka marah. Okay? So sama juga macam business. Kalau you more focus into study, you punya leader pun akan notice, kenapa progress dia ni menurun macam tu, kenapa dia tak muncul dekat group business ke, tak contribute. So dua-dua tu kalau kita tak balance, confirm akan ada question mark lah dekat sana. So macam Ida cakap tadi, kalau Ida tak fokus study, Ida tak dapat point. Macam mana nak graduate? Tapi kalau Ida fokus dekat study je, bisnes Ida tak jalan. Nanti gulung tikar macam mana? Macam tu. So
dua-dua tu yang Ida fikir lah, pro and cons dia. Okay. Okay, so dari slide tu itu concern daripada Ida lah. Macam mana Ida tergerak hati untuk buat bisnes, macam mana Ida cabar diri Ida buat bisnes. Kalau memang cabaran dia nak buat bisnes dengan study memang tak mudah awal-awal. Tapi bila you dah observe, so you sendiri kena tahu apa yang you patut buat. And then bila you dah kenal, contoh kan macam study, okay, you discover dulu apa task yang lecturer bagilah contoh. Dan business apa yang leader bagi dia punya task. So dari sana kita susun strategi lah, susun masa. And make sure semua tu kena on time macam tu. Okay, masa ni sebenarnya third year Ida internship. Okay, so tapi internship pun sama jugalah halnya dengan study tadi. Internship tu mungkin dekat Malaysia panggil practical. Betul tak teacher? Practical. Practical ya. Yang latihan industri. Betul-betul. Sebab dekat Brunei third year student barulah internship, tapi dia punya cara masih sama. Internship kan masa ni online, bila Ida punya supervisor tu ada bagi kerja, so buat kerja internship tu lah. Yang baru fokus dekat business. So even stay at home lah masa ni, tapi disiplin tetap disiplin. Stay home di Brunei sekarang ni pun belum lagi operasi sepenuhnya, ataupun macam mana di sana tu, keadaan di sana tu? Masih online lah. Study dengan work masih from home, masih menggunakan Zoom, meeting macam ni. Bagi tugasan pun dari email, tak secara fizikal lah. Sebab ni pun baru kedua pandemik lah. Pandemik di sana tu. Okay, so kita mungkin hendak bagi peluang untuk rakan bakal usahawan ILP mungkin untuk bertanyakan soalan, dan mungkin open session untuk sesi tanya soalan. Ya, tauke, bakal tauke. Ada soalan, sekiranya ada soalan silakan bertanya, ataupun bolehlah type di ruangan chat. Boleh tanya. Boleh tanya. Jadi sementara kita menunggu soalan daripada bakal usahawan ILP Al-Kebiri. Jadi saya ingin bertanyakan beberapa soalan untuk Ida. Okey, jadi tadi Ida ada sebut tentang, balik-balik Ida sebut tentang target. Balik-balik Ida sebut tentang tim. Jadi soalan saya, target tu kan maksudnya pada permulaan tu macam mana Ida set target, sedangkan Ida masih baru pada permulaan kemunculan sebagai usahawan muda. Ida masih sangat baru. Jadi macam mana Ida target? Kalau tidak target bolehkah? Okay. Masa Ida mula-mula buat bisnes, macam Ida cakap, Ida langsung tak tahu sila bila bisnes. Yang Ida tahu nak buat bisnes, ada income, okay, untuk bayar study. Itu je. Masa tu kata orang memang masih small minded lah. Belum open minded sangat lah. Masih fokus dekat satu tu je, fokus dekat target. Tapi bila dah lama-lama Ida dah pelajar sila-bila bisnes, and then barulah Ida tahu dalam bisnes kena ada target, kena ada strategi. Apa yang kita nak capai dalam bisnes. Salah satu, and dari bisnes juga Ida faham apa itu erti big why. Dari satu big why, Ida dah ada banyak dah list big why yang Ida syukur ada yang Ida dah capai, ada yang masih lagi Ida belum capai. So target tu sangat-sangat penting. Tak kira lah dalam bisnes ke, dalam study, even dalam study. You nak capai poin yang tinggi pun target. Kalau you tak target, you tak ada semangat untuk study. Macam tu. Sama lah macam bisnes. Okay, target sales lah contohnya. Okay, you nak capai sekian-sekian tapi you tak buat. And then you punya target nak bantu orang. Tapi you tak berani open dekat orang. Contoh, you tak buat poster ke, kata cari reseller ke apa. So
Actually dalam apa pun yang kita buat memang target tu sangat-sangat penting. Dari target lah kita tahu apa yang kita nak drive dalam hidup. Sebab kata orang kalau tak ada target memang kita akan rasa apa yang kita nak buat tu sia-sia saja. Sedangkan especially bila kita down, target tu yang akan membangkitkan kita. Kita refer balik kita punya target. Macam tu. So, Ida, soalan yang seterusnya berkenaan dengan target juga. Untuk setiap target yang Ida setkan, rasa-rasanya kan dalam ingat-ingat target yang paling cepat lah, berapa lama boleh capai? Target yang paling cepat bila nak buat saving tu lah. Bila nak buat saving. Sebulan. Yang kereta tu pun sebenarnya unexpected. Sebenarnya kereta tu Ida target at least lepas Ida graduate lah, lepas Ida 3 tahun dalam bisnes. Tapi syukur rezeki memihak kepada Ida lah. Bila dah rasanya cukup, so Ida tak fikir lain, Ida terus fikir okay nak ada kereta untuk memudahkan. Sebab sebelum ni kan tumpang dekat kawan je, tumpang dekat kawan, dan parents yang tolong antar nak delivery, antar kita nak ambil barang dekat Rana. Sebab yelah parents Ida kan dah tua kan, so Ida terus fikir nak cari something yang memudahkan Ida. At least yang Ida nak tu bermanfaat untuk bisnes dan untuk kegunaan Ida seharian. Okay, kalau target paling cepat tu saving lah. Tapi kalau you konsisten, kalau you jaga you punya disiplin, kalau you tak jaga memang tak dapat lah. Tak dapat saving lah. Saving. Jadi saving tu tadi jangka masa tu Ida. Hit satu saving. Jangka masa tu untuk dapat yang ditarget tu. Saving tu pun mengambil masa juga. Tapi bila kita terus usaha, tak terasa lah. Sebenarnya contohlah macam sebulan Ida target nak capai 50 lah, contohnya $50. Berkata orang kalau kita dah usaha, benda tu datang balik dekat kita. What we give, we get back. Macam tu. Tapi sebenarnya target tu kalau nak set target, tak boleh target terus-terus tau. Berkata orang target tu biar logik. Okay, contoh kalau kita nak beli rumah, tak bolehlah kita cakap next year. Mungkin mengambil masa 3 ke atau 5 tahun. Macam Ida target renovate rumah, Ida tahu dalam setahun ni memang belum Ida dapat capai lah. Mungkin the next year lagi. So bila Ida set target, Ida ikut Ida punya kemampuan lah. Kemampuan dari segi energi lah. Energi saving Ida macam mana. So target biar logik macam tu. Target biar logik, betul. Target Jadi, biar logik. Bila kita ada target, barulah kita boleh memandu dan fokus ke arah target yang disetkan. Betul. Target mungkin boleh capai dalam sebulan, mungkin kurang daripada itu, dan ada masa target tersebut. Kalau kita fikir tentang logik, mungkin dia akan dicapai dalam tempoh 6 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Tapi target tetap target, dan itu menjadi panduan untuk kita, dan motivasi ke arah itu akan sentiasa ada untuk ke arah itu. Walaupun kita down dan kita come back and we go for it bila kita sudah ada target. So agak menarik ya. Agak menarik. Saya sangat pasti untuk target ini agak menarik untuk diperdengarkan oleh semua ahli-ahli kita yang ada di dalam Zoom pada malam ini. So yang seterusnya, Ida, ada soalan daripada publik. Pernah tak dapat anak tim bermasalah sepanjang jadi leader? Okay, tipulah kalau kata tak pernah. Pernah ada tim yang bermasalah. Sebab berkata orang tak, don't expect kita punya tim ni just fine je. Tim ni sama macam tim ada naik turunnya lah. Memang akan ada problem. Tapi macam Ida, bila Ida notice mereka ada problem, Ida terus approach mereka. So it's either sama ada mereka nak bertanya atau mereka nak kongsi apa masalah mereka ataupun tak. Tapi mostlynya
Ida akan tanya if diorang ada problem dengan bisnes. Kalau ada problem personal tu, yang tu mungkin pertimbangkan dah, tapi sebaiknya yang ada problem dengan bisnes. Contohlah kenapa mereka tak bersemangat. Ida akan tanya, okay, kenapa you tak bersemangat? Kalau ada problem boleh share, jangan malu-malu. Ida cuba try. Tapi sepanjang Ida jadi leader, Ida ada problem macam ni, Ida approach mereka bila mereka dah berbincang, dan bila kami dah combine, berkata orang dah sharing masalah, dah selesaikan sama-sama, ada yang terus bangkit and even amazing masa ni. So tim ada masalah tu memang normal. So kita sebagai leader, kita kena approach mereka. So then up to them lah, mereka nak share apa problem mereka dengan kita. Yang penting kita dah jalankan tanggungjawab sebagai leader. Leader kena ada untuk anak tim. Macam tu. So kalau sekiranya ada anak tim yang bila you text tak jawab langsung, bukan Ida nak kata abaikan, mungkin bagi mereka masa. And then bila dah lama tanya lagi. Tapi kalau still juga mereka tak share apa masalah mereka, berkata orang sebenarnya tim ni mereka nak kena pujuk sebenarnya. mereka kena pujuk. Okay, kalau mereka still juga tak bagi, okay, biarkan mereka dalam group, at least mereka dapat share dengan yang lain. Bukan maksudnya mereka ada problem dan kita terus remove, tak. Okay, yang penting kita dah jalankan tanggungjawab sebagai leader. Sebab lama kelamaan anak tim akan sedar, oh rupanya leader aku ni concern, leader aku ni ambil berat. And then sebenarnya automatic mereka akan come back dekat kita, mereka akan approach kita macam tu. Jangan bagi peluang. Peluang. Yeah. Saya harap menjawab soalan daripada Rin. Seterusnya kita dengar ada soalan daripada Rini. Tadi Rin, sekarang Rini. Jadi daripada Rini dia tanya, apakah cabaran yang dihadapi oleh Ida sepanjang dalam bisnes, dalam dunia usahawan? Okay, cabaran. Okay, bagi Ida cabaran adalah bila nak bawa stok dari Malaysia masuk Brunei lah. Mana nak dengan cross bordernya lagi, mana nak dengan jadual runner, urusan delay lagi. Tu yang cabaran setakat ni lah. Sebab pernah dulu barang Ida terstuck 1 bulan. Kotak kosong selama 1 bulan. So masa first COVID hari tu lah, memang berkata orang down lah masa tu. Tapi kalau down lama-lama pun tak boleh juga. So kena cari cara lain lah. So apa yang Ida buat masa Ida and team tak ada stok tu, syukurlah masa tu Sugar Bomb ada buat morning booster kan, ada kelas. So Ida bagi motivasi dekat anak tim Ida, okay, kita gunakan masa ni untuk ambil ilmu. So bila ada stok nanti, ilmu yang kita ada tu kita powerkan dekat stok. Macam tu. So itulah setiap kali orang tanya apa cabaran sebagai usahawan, bila ada itulah nak bawa masuk stok. Sebab Ida pun tak terfikir masa tu buat bisnes masa COVID. Betul-betul. And then cabaran kedua adalah sebab Ida muda, so macam mana untuk yakinkan orang yang we really do the business macam tu. Sebab kalau Ida dekat luar, orang akan pandang Ida 16 tahun tau. So Okay. So usaha untuk yakinkan orang lah tentang bisnes kita. So apa yang Ida buat, Ida share proven result dari anak tim. Syukur anak-anak tim Ida masa ni ada yang capai big Y mereka. So bila ada orang teks Ida akan share, okay yang ni result daripada anak tim saya sekian. Macam tu. Proven result. Proven result tu penting. Share sebab tu sebagai kalau kita nak recruit ramai orang lagi, proven result tu sebenarnya senjata untuk tarik prospek lah macam tu. Betul? Ya, betul. So Rini, saya harap jawapan itu sudah mendapat jawapan untuk soalan yang diberikan.
Jadi ada lagi soalan lain daripada rakan-rakan. Dalam dunia usahawan ada berapa banyak level? Ada berapa banyak level? Ni level sugar bomb kah? Mungkin boleh ditengok dari segi dari segi umum mungkin. Sebab label ni agak subjektif sebenarnya. Jadi mungkin boleh dijawab dari segi aspek umum. Okay, Boleh ke sampai international? Oh, okey. So boleh sampai international kah? Ini menarik ni. Daripada Ainur. Soalan daripada Ainur. Okay. Okay. Berapa apa tu dalam saya baca dulu deh ya. Okay, dalam dunia usahawan ada berapa banyak level? Okay, sama ada. Yang ni bagi pendapat saya. You usahawan yang main-main, yang main-main and serious ataupun you serious. So kalau sebenarnya kalau kita jadi usahawan ni, kita perlu commit apa yang kita buat dalam bisnes tu. Bila once kita mana-mana saja bisnes lah yang kita join, sebab bisnes ni kata orang dia mempunyai perjalanan yang sangat panjang. Of course lah kita nak growkan bisnes kita. Okay, so contohlah Ida punya target memang Ida nak ada kedai sugar bomb sendiri once Ida graduate. So menjawab persoalan kita sebab ya macam teacher kata ni sangat umum. Banyak level. Ida adakah level sugar bomb ke atau macam mana? Dia mungkin ini adalah merujuk kepada daripada lokal kepada international. Kalau diikutkan yang ini sememangnya boleh go for international sebab sekarang ni pun kalau kita tengok dia depends dengan brand. Kalau spesifik kepada sugar bomb itself, dia memang sudah ke tahap international bila dah masuk Brunei. Negara Brunei Darussalam. Okay, sememangnya memang boleh sampai ke tahap international. Dan juga kalau kita tengok daripada brand sugar bomb yang dibawa oleh Ida itu sendiri, brand tersebut sebenarnya memang sudah sampai ke negara-negara luar, sepertinya Nigeria. Kalau ada mengikuti perkembangan daripada page sugar bomb itself, memang sudah ada yang sampai ke Nigeria, Brunei, Nigeria, Singapura sudah masuk, Indonesia pun sudah masuk. Jadi kapasiti untuk membawa ke arah ke sana sebenarnya tadi adalah daripada tim daripada kita sendiri yang bertindak sebagai usahawan. Saya percaya usahawan di luar sana juga menggunakan menggunakan konsep ataupun cara yang sama. Tapi konsep dan cara yang sama itu tadi apa yang lebih difokuskan adalah marketing. Apabila kita go for marketing, of course, apa saja yang kita buat, tidak kisah apa brand yang kita buat, memang pasti boleh sampai ke tahap yang seterusnya, international dan seterusnya. Okay, Ainur? Rasanya itu international. Memang international dah duduk masuk Brunei dah. Sebab sugar bomb dah masuk Brunei dah. So sugar bomb taraf international dah. Puan, saya ada soalan, Puan. Puan? Aduh. Salah macam. Okay, Aida. Saya ada soalan. Contoh kan sekarang dah bisnes sugar bomb. Kalau suatu hari mau buka bisnes lain, adakah berfikir untuk buka bisnes lain selain dari sugar bomb? Itu aja. Okay. Thank you, Delphine. Okay, yang ni selalu orang tanya Ida lah kan. Okay, bisnes sugar bomb, pernah ke terfikir buat bisnes baru? Okay, ini jujur Ida kata so far tak pernah terfikir lah nak buat bisnes baru. Sebab apa? Sebab sugar bomb dah banyak membantu Ida. Sugar bomb dah banyak capai sedikit-sedikit impian Ida, dari nak jana income, nak bayar pembelajaran, sampailah Ida ada kereta asal daripada sugar bomb. So as for now memang komitmen Ida fokus dekat satu produk je, sugar bomb. Sebab Ida punya target kalau belum capai 1 juta, 1 bilion, jangan harap nak tukar produk.
Tu yang Okay. tu yang Ida punya mindset lah. Tapi buat masa ni memang Ida 100% fokus dekat Sugar Bomb sebab itu yang Ida minat. Ida minat perfume. And dari Sugar Bomb banyak ajar Ida business sebab Sugar Bomb ni best. Dia ada free class. Rugi kalau tak join. Mereka ajar business and then dari Sugar Bomb tu Ida belajar apa itu Big Y. Ida dah capai banyak impian Ida dari Sugar Bomb. Paling penting Sugar Bomb dah yakinkan bapa Ida lah. Itulah. Okay. So saya harap itu menjawab persoalan dari Delvin tadi mungkin. Boleh Delvin? Boleh, terima kasih. Puas hati ya. Okay, so next ada soalan daripada Ryan Zekias. Ryan tanya, Ida saya mau tanya apa itu Big Y? Orang baru memang suka tanya ni. Apa itu Big Y? Big Y apa yang you nak capai dalam hidup? Apa impian you? Okay, berkata orang kalau contoh you nak ada kereta mewah, tu pun salah satu Big Y. So kalau you nak capaikan Big Y tu, you perlu ada strategi lah, perlu ada tindakan. Okay, macam Ida, macam Ida cakap, salah satu Ida buat bisnes sebab Ida nak sambung belajar. Tu pun termasuk dalam Big Y. Big Y tu kira macam kita nak buat sesuatu ni sebab apa? Kirakan alasan kita buat sesuatu benda tu. So tu adalah Big Y, tapi bagi Ida Big Y ni dia special sikit. Big Y ni yang drive kita, yang akan staykan kita dalam, especially dalam business. Business memang kena ada Big Y. Okay, sebab takkanlah you business you nak dekat tempat yang sama. Of course lah, contoh lah you nak of course lah you nak perbesarkan lagi business you. Tu pun Big Y. Sama ada Big Y you nak tolong parents ke, you nak jana income, saving, tu pun Big Y. Okay, semoga menjawab lah. Tapi Big Y tu apa yang dia dapat katakan impian. Big Y tu sama macam impian. Impian yang kita nak capai dalam hidup. Contoh. Boleh Ryan? Impian itu, Big Y itu adalah merujuk kepada apa yang kita nak capai, impian yang kita nak capai dalam hidup. Okay, Ryan semoga menjawab. Boleh, dia kata. Okay, so soalan seterusnya daripada Azan. Adakah Ida ada plan nak buat produk sendiri? Okay, wow. Nak ada plan nak buat produk sendiri ya. Bila kena soalan pun Ida fikir balik, nak buat produk apa? Okay, nak buat produk apa ya? Okay, so far Ida belum ada plan lah nak buat produk sendiri sebab produk Sugar Bomb ni pun Ida dah rasa best sebenarnya buat. Even orang kata jual produk orang dapat berjaya ke? Kenapa tak buat produk sendiri? Sebenarnya tu skeptical tu salah. Kita buat bisnes produk orang pun kita boleh berjaya sebenarnya. Tak semestinya kita perlu jadi the founder of the product baru kita nak berjaya. Tak. So untuk menjawab soalan Azam, as for now Ida belum ada planning lah nak buat produk sendiri sebab Ida memang committed dekat Sugar Bomb masa ni. Okay, Azan, boleh Azan? Puas hati dengan jawapan? Boleh. Boleh ha? Okay. Jadi ada lagi soalan daripada awam mungkin? Kalau malu boleh type. Kalau nak bersuara pun sila unmute kan, boleh bertanya soalan. Jadi ni next one daripada Zakaria. Dia tanya, nak tanya ni macam saya ni yang tidak pernah dalam apa-apa bidang ni, boleh bagi tips kan di dalam bidang bisnes? Dia belum pernah cuba, baru menjejak kaki. Okay, Ida pun tak ambil course bisnes. Masa Ida buat bisnes juga kan, ramai yang fikir Ida ambil course bisnes dekat uni. Okay, salah satu tipsnya sebenarnya kita sebagai student tak semestinya kita bukan jurusan bisnes kita tak boleh buat bisnes. Tak. Okay, tips dia, you kena cari ilmu bisnes tu sendiri. Maksud Ida, kalau you ada leader, you rujuk you punya leader. Kalau sebenarnya ilmu bisnes ni di mana-mana je, sama ada you beli buku bisnes ke,
sama ada you tengok tips bisnes ke yang dekat YouTube tu boleh. Paling penting you sebenarnya masa ni banyak je kelas bisnes online yang free macam Ozzy Zuri, Tuan Sifu Jamal sebenarnya. So you boleh pergi dekat dorang punya page and then you boleh join dorang punya kelas. Tapi the best one is you boleh cari someone lah. Macam kalau you buat business, you boleh rujuk you punya leader. Okay? Jangan kata orang jangan bataskan kita punya limit. Even kita bukan dari background business, latar belakang business, tapi kita boleh belajar ilmu business. Macam Ida, sebelum ni Ida belajar dari buku je. Ida cari buku business, Ida belajar dari sana. And then bila Ida dah kenal Tuan Ozzy Zuri dengan Sifu Jamal, barulah Ida slowly upgrade Ida punya skill tu, skill nak belajar tu ke media platform macam Zoom. Dari business lah, Ida tahulah Zoom ni macam mana. Macam tu. Okey, Zakaria. Jadi menjawab soalan mungkin atau masih lagi tidak puas hati? Okay, kepada Zakaria, sebenarnya ilmu bisnes ni meluas sebenarnya. Dari buku boleh, dari social media boleh, dari even blogger masa ni pun banyak je share ilmu bisnes. Macam tu. Nak cari ilmu bisnes sama macam kita buat research assignment. Kalau kita tak buat research, kita tak tahu pun apa konten dalam tu. Sama je macam cara kita buat assignment. Kita nak tahu sesuatu info, kena research. Research dan baca dan fahami. Macam tu. Research, cari, kaji. Okay, so harap menjawab Zakaria. Jadi, okay, kalau ada soalan boleh type lagi di sana. Jadi sementara itu saya ada satu soalan. Tadi sebut tentang tim kan? Sekejap. Oh, nantilah kita tangguh soalan daripada saya. Kita teruskan daripada soalan daripada publik, yaitu daripada Bradley Morgan. Okay, soalan dia adalah sepanjang perjalanan Ida dalam bidang bisnes, pernah tidak hampir gagal dalam bidang bisnes? Pernah. Pernah bila Raida kosong 1 bulan. Yang Ida mention tu, masa tu memang seriously down, langsung tak ada semangat sampai pernah terfikir, okay, nak quit lah, tapi nak quit pun tak boleh juga. Barang tu cuma dia delay je, dia start je dekat mana hari tu dekat pos laju lah, sebab masa tu runner tak boleh cross border, ada pengawalan lah masa tu. So masa tu memang hampir totally lost lah, nak down. Tapi berkata orang kalau Ida stop business masa tu, so Ida refer balik ke belakang. Contoh, Ida dah keluar modal, Ida dah keluarkan tenaga, Ida dah ada tim. Takkanlah kalau Ida nak stop business, okay, tim saya nak stopkan kamu semua, tak manis lah kan macam tu. So apa yang Ida buat masa tu, walaupun kita orang kosong, tapi Ida motivate tim, cakap okay, kita guna masa ni at least untuk cari ilmu bisnes. Join Zoom sana sini, so that bila stok sampai, so you guys ada ilmu untuk powerkan stok tu. And then keduanya, Ida pernah rasa down bila Ida sendiri tak dapat manage Ida punya masa. Tu masa mula-mula Ida join business. Tapi Ida fikir okay, tak boleh macam ni, tak boleh kalut macam ni. So Ida duduk, Ida plan masa Ida. Bila dah Ida amalkan plan masa tu, barulah Ida dapat yang cara yang Ida tadi tu lah, yang Ida share tu. Macam tu. Okay, Bradley, boleh? Puas hati dengan jawapan? Okay, thumbs up. Alright, so berbalik kepada soalan yang saya ingin tanya tadi kan, berkenaan dengan tim dalam dunia usahawan ni. Tadi Ida sebut tentang tim. Ida boleh saja sebenarnya bergerak bersendirian. Kenapa perlu ada tim? Mungkin ada yang ingin tahu kenapa dalam dunia usahawan itu ada tim.
kalau gerak sendiri untung lagi besar secara logiknya. Tapi kalau ada tim nanti, bukankah range itu untung tuh jadi kecil sebab kita bagi-bagi dengan orang? Kenapa perlu ada tim? Mungkin ada yang nak tahu. Okay, betul. Okay, especially bila kita leader, sebenarnya bila kita bergerak seorang-seorang, kita akan jadi penat. Sebab kita jual seorang-seorang, kita promote seorang-seorang. Bila kita jadi leader, bila lebih tinggi level kita, memanglah stok kita pun akan jadi banyak. Tapi kita akan rasa penat. Ida ingat lagi Oza Zuri cakap, bila bergerak seorang-seorang, even kita leader, kita akan mudah penat. Bila kita penat, kita down. Bila kita down, kita terfikir untuk stop. Macam tu. Lagipun itu dari segi bisnes, tapi dari segi duniawi lah katakan. Kenapa kita tak tolong orang? Kalau kita sendiri boleh berjaya dalam bisnes, kenapa kita tak boleh bawa orang luar, orang lain untuk join kita punya bisnes? Kita tolong mereka jana income. Okay, secara jujur Ida pernah terfikir lah macam nak buat bisnes seorang-seorang lah. Nak stay sebagai dropship je lah macam tu. Tapi bila kena offer, bila kena inform yang Ida upgrade ke agent, Ida fikir 2 kali tahu. Sama lah macam yang teacher kata tadi. Okay, sebenarnya buat bisnes seorang-seorang, untung seorang-seorang. Tapi berkata orang, jangan kedekut. Macam tu lah, jangan kedekut tapi at the same time kita nak upgrade diri kita. Okay, sebab salah satu juga Ida berani untuk upgrade. Ida mula find something yang kalau Ida boleh berjaya, Ida nak orang lain berjaya. Sebab macam Ida katakan, target Ida awal sebenarnya nak bawa student je. Nak bawa sebab of course student yang sebaya Ida pun memang ada yang rasa apa yang Ida rasa lah, macam mana nak buat income masa belajar. So bila Ida sendiri dapat proven result, Ida target student masa tu. Tapi bila dapat lihat Sugar Bomb banyak sambutan di Brunei and banyak housewife lah yang bersara pun nak join. So Ida kata why not, mereka pun samalah macam level student ni tadi. Mereka nak dibantu, nak ditolong, nak tolong mereka capai big why mereka. So dari sana Ida mula fikir team tu penting supaya kita tak jalan seorang-seorang macam tu, and at the same time kita berbagi kebaikan dengan semua orang. Berbagi kebaikan dengan semua orang. Itu kata kunci tadi. Okay? So, ada soalan lagi dah daripada Ryan lagi. Okay, Ida adakah pernah fikir rondeng? Ida pernah tak terfikir runding untuk buka manufacturer Sugar Bomb di Brunei supaya tidak tunggu stok lama? Wah, ada bos A. Ni kena deal dengan bos A ni. Okay, yang ni apa yang Ida dapat kata, kalau Ida nak buka kilang Sugar Bomb tu memang taklah kata mustahil, tapi ni decision kita punya founder lah kan. Tapi apa yang Ida boleh buat, Ida at least nak ada kedai, nak ada office sendiri. Kalau buka kilang, bawa bahan lagi, yang tu kena tanya bos lah dulu. Tapi so far apa yang Ida nak ada kedai, Ida nak ada outlet sendiri. So di mana Ida dapat simpan stok, so that orang Brunei dengan tim Ida pun senang ambil stok bila Ida dah ada outlet sendiri macam tu. Kalau kilang tu, tak berani cakap lah. Tu kena tanya bos A tu. Kena tanya bos A. Bos A ni merujuk kepada founder Sugar Bomb. Bos A. So far, yang itu dia muncul leader Albrina. Leader Albrina daripada Kuching. So dia respon so far memang ada. Bos A dah rancang nak turun Padang ke Brunei. So doakan yang ini akan menjadi satu hari nanti. Jadi bila ini terjadi, ini akan membuka ruang, membuka jalan sepenuhnya kepada perkembangan Sugar Bomb di Brunei. Betul. Okay, leader Brina ni Ida punya leader masa ni lah, yang selalu guide Ida, yang selalu tolong Ida lah posting stok
semua. Okay, thank you Ida Brina. Betul, ada kena mention lah katanya bos ada plan nak turun Brunei, tapi oleh sebab keadaan pandemik masa ni, so kena delay dululah. So harap-harap even kami di Brunei pun tak sabar lah nak jumpa dengan bos dan Sugar Bomb, dan kalau boleh semua reseller Sugar Bomb Malaysia lah, kami Brunei nak jumpa. Tapi apa boleh buat, pandemik masa ni. Tidak mengizinkan. Keselamatan penting dahulu. Okay, jadi thank you jawapan sokongan daripada leader Albrina aku dari Kuching dan juga jawapan daripada Ida. So ada lagi soalan mungkin yang nak ditanya daripada publik? Ada lagi? Yang tadi berkenaan tadi Ida ada sebut tentang iuran universiti di sana di Brunei. So untuk iuran universiti ni tadi Ida kata profit daripada hasil jualan tu tadi Ida boleh cover iuran. Saya tertanya-tanya berapa tu iuran universiti 1 sem di sana tu roughly? Masa iuran universiti tu Ida guna dari tabung masa Ida kerja kedai. Ida buat bisnes Sugar Bomb once Ida dah masuk uni, sebab kan Ida dari kampung kan, so uni tu dekat bandar, so Ida tak boleh bekerja masa tu sebab atas keterbatasan transport. So sebab tu at the same time kan kalau Ida kerja kedai juga dekat bandar, Ida kena commute dari hostel ke tempat kerja. So tu tak boleh. So tu yang buat Ida fikir apa yang macam mana cara Ida nak cari duit. Nak cari duit untuk iuran uni. Tapi perbezaannya bila Ida buat business Sugar Bomb yang ni online. Even Ida duduk dekat hostel pun boleh buat bisnes macam tu. So okay, kalau iuran universiti dekat Brunei 200 lebih je. 200 lebih dolar. Ikut tu dalam kita sini mungkin dekat 1K mungkin. Ada kan? Tak sampai lah, maybe dalam around that one dah. 800 lebih. Macam tu. So syukur boleh di cover segala expenses yang sepanjang telah join business Ida. Jadi satu lagi, ada lagi soalan mungkin daripada publik? Kalau tidak ada, mungkin daripada Ida mungkin ada pesanan sebelum kita mengakhiri malam ini mungkin, sebab kita tengok jam ni agak tidak terasa. Tidak terasa. Tidak terasa. Banyak poin-poin yang Ida share kepada orang-orang muda kita, kepada bakal-bakal usahawan, rakan-rakan usahawan di luar, sama ada ia adalah dikenali ataupun tidak. Banyak poin yang telah Ida sharekan dan saya sangat pasti itu memang pasti akan menjadi pencetus inspirasi kepada golongan orang-orang muda, usahawan muda di luar sana. So saya berharap apa yang kita dapat daripada Ida, daripada rakan reseller, daripada Brunei, daripada Salam ni, boleh memberikan satu suntikan semangat kepada kita semua, dan saya pun rasa tersuntik. Okay, walaupun walaupun ada sedikit ilmu di dada, tapi perasaan tersuntik pun sama-sama dirasai oleh saya. Jadi saya pasti rakan-rakan pun memang ada yang rasa tersuntik juga. Jadi saya harap suntikan ini akan membantu kita menggerakkan target kita, menggerakkan kita untuk capai impian kita. So ada pesanan daripada Ida? Okay, so apa yang dapat saya katakan kepada kawan-kawan semua, okay, student boleh buat bisnes, tak ada halangan. Okay, yang paling penting jangan pertikaikan kita, kata orang, okay, kita masih muda, masih banyak masa, boleh kata orang banyak masa untuk enjoy, boleh sebenarnya, tapi bila kita fikir balik macam apa persiapan kita untuk masa depannya, macam tu.
So kepada kawan-kawan yang menjalankan bisnes macam Ida, teruskan, okay, and jangan stop. Sebab bila rasa down, fikir balik apa yang dah kita lalui. Kalau orang kata jangan pandang pada masa silam. Tapi bagi Ida, kalau kita tak pandang pada masa silam, kita tak akan sedar apa yang kita buat masa ni. Macam tu. Sebenarnya tak salah pun kalau kita nak look backward. Yang penting yang penting sebenarnya masa silam kita, apa yang dah kita lalui itulah jadi penyemangat kita untuk bertahan membuat sesuatu. Tak kisahlah kita belajar pun atau bisnes. Yang paling penting macam Ida cakap, urus masa lah paling penting. Sebab masa ni kita student, walaupun kita buat bisnes, yang paling penting adalah study kita. Okay? Tapi tak bermaksud kita abaikan bisnes ataupun kita bagi separuh hati kita dekat bisnes. Tak boleh juga. Okay, so separuh hati dekat study, separuh hati dekat bisnes. So teruskan. Okay, sebenarnya tak rugi pun kita usia muda buat bisnes. Sebab bila contohlah bila kita buat bisnes, kita saving. Di usia tua nanti kita dapat lihat hasil kita macam tu. Dan dari bisnes juga Ida belajar jangan takut untuk berbagi dengan semua orang. Contoh kan, kalau kita leader, jangan takut untuk rekrut tim. Tak kisahlah tim kita tu muda ataupun tua daripada kita. Bila kita sendiri dapat rasa kebaikan, apa salahnya kita share kebaikan dengan semua orang. Macam tu. So teruskanlah sebab masa ni bisnes ni salah satu platform yang sangat meluas pun masa ni. So ambil kesempatan tu untuk buat bisnes. Macam tu. So, terima kasih dah dengan perkongsian pada hari ini. Di sini kita ada terima satu chat daripada Rinta Kapit. Daripada Rinta. Sis Rinta daripada Kapit. Jadi dia kata makin bersemangat nak capai impian. Thank you adik Ida. Umur bukan penghalang, kan? Ya betul, umur bukan penghalang. Okay, so saya rasa kita akan berakhir di sini. Saya harap ini bukanlah menjadi pengakhiran kepada dunia usahawan, tapi ia akan menjadi titik tolak kepada semua orang, especially orang baru, okay, untuk menceburkan diri dalam dunia usahawan. Dan daripada ini nanti, daripada satu usahawan, dia akan muncul lagi usahawan dan seterusnya. Makin ramai usahawan bermaksud makin ramai yang kita boleh bantu, makin ramai yang kita dapat kembangkan lagi ilmu usahawan kepada rakan-rakan di luar sana. So, daripada saya, kita akhiri sesi ini dengan ucapan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang menonton sesi live FB ini, sesi live pada malam ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melihat program inspirasi kita bersama Ida, Sugar Bomb Empire. Itu saja. So, bye-bye. Terima kasih juga. Bye Puan. Bye. Terima kasih. Boleh keluar. Terima kasih. Bye Puan. Bye-bye.